Pelat sebut huruf R. Betul ke sebab lidah pendek? Okey, selalunya ada kawan-kawan kita yang memang ada masalah untuk sebut huruf R, S ataupun L dengan baik. Dan selalunya perkara ni dikaitkan dengan masalah lidah pendek. Okey, dalam medical term, benda ni dikenali sebagai ankyloglossia ataupun tongue tie. Ankylo bermaksud stiff, glossia pula bermaksud tongue. So, stiffness of tongue. Kalau nak tahu, sebenarnya dekat bawah lidah kita tu ada satu tali ataupun tisu nipis yang mengikat antara belakang lidah dengan dasar mulut kita yang dinamakan sebagai lingual frenulum. Lingual frenulum ni kalau posisi dia melekat terlalu rapat dengan hujung lidah, so memang akan menyebabkan masalah pergerakan yang terbatas pada lidah tersebut. Maka jadilah masalah lidah pendek. So lidah pendek tu bukan sebab lidah dia tu, ukuran lidah dia yang pendek, tetapi lidah dia limited untuk bergerak. So, masalah yang selalu diorang alami antaranya adalah tak dapat nak jelir lidah ataupun tak dapat nak sentuh hujung lidah pada langit-langit, especially dalam keadaan mulut yang terbuka, dan juga sometimes diorang tak dapat nak roll lidah tu dan keluarkan lidah juga. Antara kesan daripada masalah tongue tie ni, yang pertama adalah problem sewaktu breastfeeding, yang kedua adalah speech difficulties, dan yang ketiga adalah poor oral hygiene. So kenapa berlakunya problem pada waktu breastfeed, especially berlaku pada bayi, yang mana bila bayi nak menyusu, mereka memerlukan 3 elemen penting untuk memastikan penyusuan tu berlaku secara optimum. So yang pertama adalah puting ibu sendiri yang diletakkan pada posisi yang betul dalam mulut bayi. Yang kedua adalah bibir yang melekat erat pada dada ibu, dan yang ketiga adalah lidah yang akan bekerja untuk menekan puting supaya susu keluar daripada puting ibu. Jika salah satu daripada 3 elemen tu tak dapat berfungsi dengan baik, especially lidah tak dapat menekan puting susu ibu dengan sempurna, proses penyusuan tu akan tidak optimum dan kesan buruknya akan menyebabkan bayi kekurangan nutrisi dan akhirnya dapat menyebabkan tumbesaran bayi tersebut terbantut. Selalunya huruf-huruf yang memang susah untuk disebut pada orang yang mengalami masalah tongue tie adalah S, R, L, T, ataupun dalam huruf Jawi, huruf dot, po, ro, lam dan sebagainya. Biasanya sebutan-sebutan ni memang akan terganggu dan menyebabkan perkataan yang mereka sebut tu akan jadi tak berapa nak tepat lah. So kalau untuk orang yang nak mengaji ke apa, so memang akan jadi masalah pada mereka. Okey, selalunya kalau kita makan, memang akan ada sisa makanan dekat celah antara bibir dan gusi kita, dan lidah kita memang capable untuk bersihkan ataupun wipe sisa makanan yang melekat dekat tempat tersebut. Tapi kalau orang yang selalunya kita boleh lalukan lidah tu pada celah bibir kita tu. Tapi kalau orang yang ada tongue tie, biasanya memang mereka tak boleh nak wipe sisa makanan dekat permukaan depan gigi tu. Dan kalau ditambah dengan masalah diorang ni tak berapa nak jaga sangat kebersihan mulut, so mudahlah untuk gigi-gigi diorang tu jadi caries. Rawatan yang selalu doktor buat untuk masalah tongue tie ni adalah lingual frenectomy, yang mana doktor akan potong lingual frenulum yang ada dekat bawah lidah tadi tu untuk pastikan lidah lebih bebas bergerak. So rawatan ni tak mengambil masa yang lama, dan usia yang sesuai untuk lakukan rawatan ni adalah sebelum anak tu boleh bercakap. Okay, kalau lah anak kita dah besar dan dah boleh bercakap, tapi kita still nak buat rawatan lingual frenectomy ni pun tak ada masalah, still boleh. Cuma selepas rawatan tu biasanya doktor akan nasihatkan untuk buat latihan lidah supaya sebutan huruf yang pelat tu dapat dibetulkan kembali. So saya nak nasihatkan kepada parents di luar sana yang baru dapat anak, bolehlah check keadaan bawah lidah anak tu macam mana, dan kalau ada masalah tongue tie ni, bolehlah rujuk kepada klinik gigi berdekatan untuk dapatkan solusi terbaik daripada doktor pergigian.